Ada semua dapat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa ruhana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Fa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan waktu dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ruang waktu untuk terus bertemu dan menyambung silsilah yang kedua yang kita berhenti nanti meraihkan sahabat-sahabat Rasulullah ke Malaysia. Saya tidak ada sekali. Seterusnya kita hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dan menyambung pembacaan hadis di silsilah yang kedua daripada tajuk besar yang kedua daripada suara Imam Bukhari kita Al-Ilmi, pembahasan hadis yang berkaitan dengan keilmuan. Dan kita telah pun membacakan hadis yang pertama, hadis yang pertama iaitu berkenaan dengan tanda-tanda hari kiamat ataupun kisah bagaimana seorang lelaki yang masuk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau terus bertanya soalan dengan cara memotong ucapan Rasulullah SAW. Beliau tanya berkenaan dengan hari kiamat. Tapi Nabi tak melayan soalan tersebut. Baginda terus melanjutkan perbicaraan yang sedang baginda utarakan. Selepas habis perbahasan ataupun perbicaraan ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi bertanya, aina urahu sa'ilu 'anis sa'ah? Mana yang tanya tentang hari kiamat? Dia dengan Nabi tengah berbincang, dia potong tu tanya bila kiamat, Nabi tak jawab. Lepas habis Rasulullah SAW menyelesaikan apa yang ingin disampaikan oleh baginda, Nabi bertanya semula, aina urahu sa'ilu 'anis sa'ah? Siapakah orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi? Lantas dia pun kata, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya yang tanya. Kemudian Nabi pun melanjutkan ucapan baginda dengan menyatakan, fa iza dhiyatil amanah fantadhiris sa'ah. Bila hari kiamat apabila amanah mula diabaikan, maka nantikanlah kedatangan hari kiamat. Kemudian lagi tanya balik, macam mana bentuk amanah itu diabaikan? Kaifa yudha'atuha? Ditanya macam mana bentuk amanah itu diabaikan. Dia tak faham. Nabi kata apabila amanah diabaikan, macam mana bentuk amanah diabaikan? Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi mengatakan, wa idza wusida al-amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka nantikanlah kedatangan hari kiamat. Jadi Nabi menyatakan bentuk amanah itu diabaikan adalah apabila sesuatu urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahli, yang tidak sepatutnya memegang perjawatan yang dia sendiri tidak mampu untuk laksanakan. Baik, alhamdulillah kita dah tengok hadis yang pertama ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan kita telah lihat riwayat Imam Abu Hurairah. Hari ini kita akan masuk kepada keterangan hadis. Saya rasa betul berdasarkan pandangan sebagian para ulama yang ada depan saya, betul Kita akan masuk pada keterangan hadisnya pertama pada muka surat yang ke-23.
Qala al-faqiru ila afi rabbih. Keterangan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah ini menceritakan berkenaan satu pertanyaan tentang bilakah hari kiamat oleh seorang lelaki yang tinggal di kawasan pedalaman. Dia bukan tinggal di kawasan Madinah. Dia bukan duduk bersama dengan Nabi, dia duduk jauh di kawasan kampung, jauh daripada kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tetapi dia sanggup untuk meninggalkan kampung halaman dia menuju ke Al-Madinah untuk bertanya kepada Rasulullah persoalan berkenaan dengan hari kiamat. Jadi kerana itulah Al-Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini dalam Kitabul Ilmi, melihat kepada kesungguhan yang ada pada seorang sahabat yang walaupun beliau bukanlah seorang sahabat besar yang duduk jauh di kawasan pedalaman, kita kata orang kampung lah, yang duduk di kawasan pedalaman, tetapi sanggup untuk meninggalkan kampung halaman untuk bertemu dengan Rasulullah, tanya soalan, kemudian balik semula ke kampung halaman beliau. Okey. Pertanyaan tersebut diajukan tatkala Nabi SAW sudah menyampaikan ucapan kepada para sahabat baginda. Dia potong terus ucapan Nabi dengan tanya soalan. Kemudian Nabi tak layan. Jadi di sini kita boleh ambil satu benda. Kalaulah kita tengah membuat satu perkara yang penting, tiba-tiba kita diganggu dengan benda-benda yang tidak ada kaitan, elok juga kalau tak layan. Ya. Contoh, kita tengah bincang satu benda yang penting, tiba orang bawa masuk benda yang tak sepatutnya. Boleh layan lepas habis settle benda yang kita ini. Kalau tidak, kita akan melayan. Kita akan masuk di dalam perangkap mungkin. Mana kita dimainkan dengan satu isu yang sepatutnya tidak diperbincangkan sekarang. Kita utamakan isu yang lebih besar. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran dari Nabi. Nabi tengah bincang tu benda, tiba-tiba ditanya, benda penting juga yang tanya, tapi tak kena dengan tajuk asal. Maka Nabi tak layan satu supaya dapat mengutamakan benda yang ingin dinyatakan terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah SAW melayan soalan tersebut. Dalam peristiwa ini, Rasulullah SAW tidak terus menjawab pertanyaan daripada lelaki kampung tersebut. Cuma saya cadangkan dipotong kalimah kampung. Walaupun benda itu betul, tetapi satu orang salah faham, seakan-akan ada unsur penghinaan kepada para sahabat. Lelaki kampung ni bunyi macam banyak orang yang tak ada ketabahan benar lah, budak kampung macam tu lah. Jadi elok juga kalau dipadam. Walaupun saya maksudkan memang dia berasal dari kampung, tidak tinggal di kawasan Al-Madinah. Tapi takut nanti orang boleh salah faham, kita padam dia kalimah kampung. Okay? Dalam peristiwa ini Rasulullah SAW tidak terus menjawab pertanyaan daripada lelaki tersebut. Sebaliknya baginda SAW meneruskan ucapan baginda sehinggalah selesai ucapan yang ingin disampaikan oleh baginda kepada para sahabat. Tindakan Rasulullah SAW yang tidak segera menjawab persoalan lelaki berkenaan menyebabkan sebahagian para sahabat menyangka bahawa baginda sebenarnya tidak menyukai soalan lelaki tersebut. Ada juga para sahabat yang menyangka bahawa Rasulullah SAW sebenarnya tidak mendengar soalan tersebut. Bila Nabi tidak menjawab soalan daripada lelaki tersebut, mulalah para sahabat yang lain membuat pelbagai andaian. Adakah Nabi tak jawab kerana Nabi tak suka soalan? Apa tadi masa kiamat? Tadi orang lain. Adakah kerana itu? Jadi ada para sahabat beranggapan Nabi tak jawab sebab Nabi tak suka soalan itu. Jadi kalau ada soalan kita tak dijawab, mungkin sebab soalan kita tak disukai, kan? Tapi mungkin juga sebab tak sebab waktu dan sebagainya. Ada juga sebagian para sahabat berpandangan Nabi tak jawab sebab Nabi tak dengar soalan tersebut. Nabi tengah bincang sebenarnya, tiba ditanya soalan, Nabi tak dengar soalan tersebut. Jadi kerana itulah Nabi tidak menjawab persoalan yang diajukan oleh lelaki tersebut. Tapi bila kita tengok hadis tadi, selepas Nabi selesai, Nabi tanya siapa yang tanya. Jadi menunjukkan Nabi tahu siapa yang bertanya dan Nabi tahu apa yang ditanya. Cuma Nabi ingin mementingkan terlebih dahulu perbahasan yang ingin disampaikan oleh baginda pada peringkat awal. Setelah Rasulullah SAW selesai menyampaikan ucapan baginda bertanya kepada para hadirin, siapakah yang bertanya soalan berkenaan dengan hari kiamat sebentar tadi? Lalu lelaki berkenaan memperkenalkan dirinya kepada baginda SAW. Rasulullah SAW seterusnya menjawab bahawa antara tanda-tanda hampirnya kedatangan hari kiamat adalah apabila amanah mula dikhianati. Lelaki yang bertanya tersebut meminta penjelasan daripada baginda berkenaan perkara tersebut. Dia tak jelas bagaimana amanah diabaikan. Dia minta penjelasan. Kaifa idha'atuha? Macam mana amanah diabaikan? Maka
Nabi pun jawab, "Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila amanah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka nantilah kedatangan hari kiamat. Jadi di antara bentuk pengkhianatan amanah apabila seseorang itu mengambil satu tanggungjawab sedangkan dia memang tak pandai dan dia tidak mampu tersebut. Lain kalau dia rasa dia boleh try. Dia rasa dia mampu, cuma tak ada pengalaman. Itu lain. Contoh lah, kawan-kawan ada setengah orang minta jadi skor kan, tak mampu ya akhi. Iza usi dalam amri ila ghairi. Bila diserahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, maka nanti kalau hari kiamat, anda tak nak hari kiamat datang cepat kan sebab anak. Betul? Itu lain sebab lain kalau dia memang tak mampu, dia memang tahu dia memang tak mampu. Contoh, nak jadi kepimpinan, dia buta, dia pekak, kaki tempang, nak buat macam mana? Takkan nak duduk rumah dia. Sedangkan pimpinan kena bergerak sana sini, contoh. Maka itu memang dia tak cukup syarat. Tapi kalau dia punya syarat cukup, cuma tak ada pengalaman, kalau try mungkin boleh, mungkin tak jadi. Jadi di situ itu satu masalah yang lain. Tapi kalau memang orang tu diminta untuk menguasai satu bidang, kadang-kadang dia bukan ahli, maka nanti kalah kedatangan kiamat. Contoh, saya diminta untuk melakukan satu pembedahan. Boleh, bedah, tak ada masalah. Tapi apa yang berlaku Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Dulu pernah ada satu orang minta saya gunting rambut dia. Dia kata saya tak kerti gunting, dia kata try je. Tak apa, memang botak lah pun. Kalau rambut dia tak potong sikit, dan kali terpaksa dibotakkan semua. Umpama dia sedang melakukan, dia selesai berihram. Jadi antara tanda amanah itu boleh diabaikan apabila dia memegang satu jawatan dalam keadaan dia sebenarnya tidak layak untuk memegang tanggungjawab tersebut. Antaranya kepimpinan, baik kepimpinan negara, kepimpinan setempat dan sebagainya. Sebab dalam kepimpinan di sisi Islam adalah perlu dilaksanakan syarak. Kepimpinan itu adalah satu bidang tugas seakan-akan dia adalah galang ganti kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau dia hukum hakam pun dia tak tahu apa, dia jadi pimpinan. Nanti macam mana nak kata yang dia kena buat, yang dia kena buat? Akhirnya jadilah sebagaimana yang kita lihat pada hari ini, negara diurus dalam keadaan tidak tidak mendasari syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita lihat pengajaran hadis. Ya, hadis yang pertama telah pun kita riwayatkan. Yang ini kita lihat pengajaran hadis yang pertama. Baik, yang pertama pengajaran pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita sikap yang perlu ada bagi seorang guru dan seorang murid. Seorang guru perlu bersikap lembut dan kasih kepada anak muridnya. Rasulullah SAW ketika mana dipotong ucapan baginda dengan soalan daripada seorang lelaki, baginda sama sekali tidak mengerti lelaki berkenaan, sebaliknya bersikap lembut kepada itu. Ya, kita tengok Nabi dalam banyak keadaan ya. Apabila baginda maknanya kita nak salahkan sahabat tadi pun tak boleh juga, sebab beliau memang hidup dalam suasana seperti itu. Kalau kita sedar pada sahabat Nabi yang baru menurut agama Islam, mereka masih terkesan dengan budaya Arab yang ganas, yang kasar, yang kencing dalam masjid. Kan pernah berlaku kes-kes seperti itu. Tapi bagaimana Nabi mempertontonkan kepada kita sikap mulia baginda, melemah lembutnya baginda terhadap masyarakat, terhadap para sahabat yang merupakan anak didik baginda. Dia potong ucapan Rasulullah tak boleh. Apa awak ni? Awak tahu tak saya siapa? Tak ada bukan begitu. Bila ada sahabat Nabi yang kencing dalam masjid, para sahabat yang lain mula nak marah, mula nak kejar. Nabi kata jangan, biarkan dia selesai kencing. Sebab kalau dikejar makin dia lari, dia ambil potong sama dia. Nabi kata biar. Satu lagi kalau disekar, buat dia terkejut, dia tahan tu naya dia. Senang. Jadi akhirnya selesai dia buang air, Nabi pun tegur ke dia, ni masjid, tak boleh kita buang air kecil, buang air besar, kita buang kotoran dalam masjid, sebab masjid ni untuk ibadat. Akhirnya apa lagi ni sebut, Allahumma arhamni wa Muhammadah wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmatikanlah saya dengan Nabi Muhammad, orang lain jangan rahmat Rasul. Nak kata cerita, mana ada masyarakat Arab itu, dia tengok Nabi baik dengan dia, orang lain nak marah tu dia. Ya, para sahabat tak marah, terkejut apa ni? Sebab orang Arab memang menjadi satu tanda kelelakian apabila dapat kencing di hadapan orang ramai. Ya? Ini antara tapi bukan orang perempuan, jangan. Dalam masyarakat Arab, apabila seorang lelaki kencing di hadapan orang ramai, itu tanda kegagahan, kelelakian.
Bahkan kencing tanda seorang lelaki yang hebat adalah dia kencing berdiri. Sebab tu ketika Nabi SAW di Madinah, ada beberapa orang sahabat yang baru agama Islam. Antaranya Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Kalau saya cakap siapa lagi seorang? Saya lupa, ada 2 orang. Dalam benda ni ada direkodkan dalam Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Akhirnya Rasulullah SAW dalam peristiwa tersebut ingin buang air kecil, dan tas Nabi pun buang air kecil sambil duduk, dengan Nabi mengambil perisai sebagai peninding di antara baginda dengan sahabat, supaya tidak terzahir aurat baginda sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat. Sebab dulu tak ada tandas umum Jadi bila Nabi buang air kecil dalam keadaan duduk, sahabat yang tadi itu terkejut. Nabi kencing macam orang perempuan. Sebab mereka tidak dapat bayang seorang lelaki dan kencing duduk. Sebab tanda kehebatan lelaki kencing berdiri. Lagi power yang cerita tadi lah, kencing dalam masjid lagi power lah. Berdiri lelaki dalam masjid lagi kan. Okey Jadi ketika mana hadis ini diriwayatkan oleh guru kami Fadilatul Syekh Yusri, beliau menyatakan orang Arab berpandangan satu ketika dahulu kencing berdiri di hadapan orang ramai itu tanda kehebatan dan kelelakian. Bahkan mereka tak dapat gambar seorang lelaki kencing duduk seperti seorang perempuan. Bahkan itu yang ada pada pemikiran mereka. Jadi hadis ini, bila Nabi tidak mendidik para sahabat, dia menunjukkan sikap baik di Rasulullah sebagai seorang guru kepada murid. Jadi kalau sahabat-sahabat nanti menjadi guru baik dalam apa saja, nanti kita dah apa, bila kita dah selesai di peringkat ini, kita akan balik, kita akan kerja di hospital. Lama-lama kita akan jadi supervisor mungkin kepada adik-adik baru yang baru nak masuk ke hospital. Jadi tunjukkan akhlak yang baik. Jangan kita bully adik-adik yang baru. Sebab saya dengar abang-abang lama suka bully adik-adik ketika di hospital nanti. Jadi sebenarnya sikap seorang guru yang baik, dia bersikap lembut kepada murid. Sebab apa? Pada hakikatnya yang disampaikan kerana Allah, maka sepatutnya dia melakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang guru perlu bersikap lembut dan kasih kepada anak muridnya. Rasulullah SAW ketika mana dipotong ucapan baginda dengan soalan daripada seorang lelaki, baginda sama sekali tidak mengetik lelaki berkenaan, sebaliknya bersikap lembut kepadanya. Ini dibuktikan apabila baginda selesai menyampaikan ucapan kepada para sahabat, baginda SAW kembali menjawab soalan lelaki berkenaan tanpa mencemooh dia. Jadi di sini kita dapat satu pengajaran, guru kena bersikap baik dengan murid. Walaupun murid tu orang asam ke, tak, dia kena bersabar. Saya ingat apa yang berlaku lah dalam memori kehidupan saya. Ketika kami satu ketika dahulu, setiap kali sembahyang hari Jumaat, kami suka pergi ke Masjid Saint Teresa. Masjid Saint Teresa. Bukan nama masjid itu Masjid Saint Teresa, tapi masjid itu di kawasan Saint Teresa, di kawasan Syukur, dan dia bersebelahan dengan gereja. Memang sebelah tu. Sebab apa? Sebab di masjid dulu, di masjid tersebut Fadilatul Syekh Atiyah Satar akan salat Jumaat di situ, dan beliau menjadi makmum, tidak menjadi imam. Mungkin faktor usia atau mungkin dia sendiri tidak mahu berkhutbah. Lepas habis orang selesai khutbah, habis solat, orang akan kumun Syekh Arwah Allahyarham Syekh Atiyah Satar. Bila orang Arab tanya soalan, bila Syekh pun jawab, tak ada Syekh yang nak habis jawab, dia akan potong. Buat lagi dia Syekh. Biasa orang Arab kan, tak ada Syekh nak selesai, dia akan potong. Saya perasan satu akhlak mulia ditunjukkan oleh Syekh Atiyah Satar yang meninggal dunia ketika saya sekitar dalam tahun 2007 atau 2008 begitulah, baru lagi 2007 kita 2007. Apa yang disebut oleh Fadilatul Syekh Atiyah Satar, salah seorang yang dianggap hebat tu adalah masalah fatwa di sini. Dia kata, saya selalu pasal orang potong ucapan dia akan sebut innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Okey. Dia tak hadir orang yang bertanya, tapi dia mendatangkan Al-Quran, lantas orang pun sedar, oh, kena sabarlah soalan tak dijawab. Jadi seorang guru dia perlu bersikap baik dengan murid. Sikap Rasulullah SAW ini perlu dicontohi oleh para guru terhadap anak-anak didikan. Kisah ini juga menunjukkan bahawa seorang murid perlu beradab dengan gurunya. Adab yang sepatutnya dilahirkan oleh seorang murid adalah tidak terus memotong ucapan yang disampaikan oleh gurunya, supaya idea yang ingin disampaikan oleh guru tidak akan hilang disebabkan gangguan persoalan yang ditanya bukan pada masa dan ketika. Alhamdulillah, orang Melayu kita yang ini selesai. Kita akan tanya soalan. Kita
pilihan kita. Jadi tidak akan ada gangguan. Ya. Orang Arab jangan dia sering tanya soalan dan sampai Syekh kata nanti dia tanya juga. Jadi adab sebagai seorang murid, dia tidak sepatutnya memotong ucapan seorang guru. Sebab apa? Bila seorang guru sudah menyampaikan satu idea, kadang-kadang idea itu tersusun dalam minda. Bila dipotong, hilang. Saya sudah tahu ni. Contoh dia akan terganggu idea yang ada minda seorang guru. Jadi saya perasan antara benda yang sering dipuji oleh para guru Al-Azhar Syarif terhadap orang Melayu kita di Kahirah. Orang Melayu kita sangat beradab dengan para guru. Cuma kata Syekh Said Syatut bagi contoh, guru saya dalam usul fiqh legal dalam mazhab Imam Syafi'i, beradab yang Melayu itu sangat menarik. Cuma mereka sangat tidak mahu bertanya soalan. Yang tu kena ubah. Maksud adab ni bukan maksud dia kita tidak boleh bertanya. Saya tertarik dengan pribadi para guru kita di Al-Azhar. Mereka suka untuk kita bertanya, tapi dengan penuh beradab. Antara bendanya macam apa yang dibuat oleh guru saya, Fadilatul Syekh Ibn Syatut, dia tak tunggu sampai akhir rancangan tanya soalan. Siapa nak tanya, angkat tangan terus. Cuma kalau dia rasa nak bagi orang tu tanya soalan, dia izinkan. Kalau tidak, dia kata dia buat nanti. Sebab apa yang dalam minda dia tak habis. So kita pun tak tengah balik tanpa kita terus tanya soalan. Terus angkat tangan. Kalau diizinkan kita tanya, kalau tidak dia akan buat ini. Mereka kita faham nanti dulu. Jadi itu juga satu benda yang baik, tanya soalan ketika dalam majlis supaya soalan itu tak hilang ketika habis majlis. Kadang kita terlupa soalan apa nak tanya, aku nak tanya dia, saya terlupa. Jadi benda yang kita ingat elok juga tanya masa. Dan masuk beradab ini bukanlah maksudnya kita langsung tidak boleh membangkang guru. Ada setengah kita berpahaman bila masuk adab, apa yang disebut oleh guru jangan dibangkang. Di dalam apa yang saya belajar dengan para masyayikh Al-Azhar, mereka sangat gemar kalau kita membangkang dengan perbahasan dia. Maksudnya dengan contoh, bila seorang guru menyatakan satu fakta, tiba-tiba kita rasa fakta tersebut macam tersasar daripada kebenaran. Mereka sangat gembira kalau kita angkat tangan. Maksudnya tadi ya Sayyidi, contoh, pertama Syekh, bukankah di dalam kitab sekian-sekian dinyatakan benda sekian-sekian dan dia bercanggah dengan ucapan anda? Dia sangat ingat benda itu. Akan pernah kami di Al-Azhar dulu sampai dekat sejam untuk settlekan satu perbahasan yang mana saya pernah terlupa apa perbahasan tersebut. Saya rasa macam dalam kitab sebut lain. Akhirnya saya angkat tangan. Saya kata maksudatan pada Syekh saya, Syekh Said Ibn Syatut, saya kata saya rasanya apa yang Syekh sebut tu macam tak sama dengan apa yang dalam buku yang saya baca. Seakan-akan bercanggah. Syekh kata dalam kitab apa? Saya kata dalam kitab Majmu'. Dia kata bawa kitab Majmu' rekam. Saya pun diri buka gaci di kamar Al-Azhar tu, di luar Al-Azhar, buka kitab Majmu', buka pula depan Syekh, padahal kita baca kitab lain. Baca pula. Dan kali saya rasa macam salah. Saya pun kata, saya minta maaf Syekh kalau saya telah menyusahkan. Dia kata tak, ini satu benda yang baik. Mana yang kamu rasa salah? Saya kata, sini Syekh. Saya pun baca. Bila saya baca, Syekh pun seram. Kamu salah faham. Yang saya maksudkan begini, yang kita sebut begini. Okey, faham. Jadi barulah saya sedar, saya rasa Syekh silap. Rupanya saya yang silap. Jadi apabila satu fakta itu disebut silap, kita rasa silap oleh guru, sebagai seorang murid, bukan maksudnya dengan taat haram bangkang, bukan. Tapi adabnya kita menghormati, tapi dalam masa yang sama kita menegur. Kadang-kadang memang kesilapan guru tanpa sengaja. Akhirnya majlis yang ramai itu dapat diperbetulkan dengan persoalan yang kita timbulkan. Dan kadang-kadang selalunya, bukan kadang-kadang, selalunya kita yang tersalah faham. Kita rasa salah ni, padahal rupanya betul kan. Saya sebut satu benda masalah lain dan kita sebut masalah lain. Tapi kita yang salah faham terhadap isi kandung satu buku. Jadi kefahaman kita yang salah dapat diperbetulkan. So dalam dua keadaan semuanya adalah baik. Jadi saya sangat gemar kalau dalam hadis ataupun dalam mana-mana sisi perbincangan ilmiah, kalaulah ada benda yang kita rasa salah, kita terus tegur di hadapan orang ramai. Setengah orang kata, janganlah awak ni malukan Syekh. Menuntut ilmu tu kehormatannya perlu dijaga, tetapi bukan bermaksud apabila satu kesilapan itu berlaku pada fikiran kita biarkan dia terus berlaku, kerana dia akan membawa kepada kesilapan seluruh masyarakat yang benar. Saya ada satu kisah yang sampai sekarang saya rasa saya menyesal. Ketika saya pulang bercuti pada tahun 2001 lebih kurang, saya pulang ke Malaysia dan kebetulan ada seorang sahabat saya daripada Perlis dihasilkan nama.
datang bagi pengisian di kawasan saya di Ombak Steel. Oh, orang baik, dia senior kami lah, dia kurang dalam setahun 2 tahun gitu. Dia pun membentangkan bagi kuliah semua, mas tak betul lah. Orang semua seronok semua, dia boleh datang. Saya pun tercongok depan dia pun merasa, hai, dia budak sini dia kata. Tak apalah. Kemudian ada satu makcik tanya soalan. Dia tanya, makcik, tu tanya soalan pada ustaz yang kawannya ataupun abang ni 2 tahun saya tadi, yang itu dah jadi tonton. Dirahsiakan di mana? Dia macam tu tanya, ustaz, kalau saya bersumpah, kemudian saya langgar sumpah saya, apa kafarah ni ustaz? Maka ustaz ni dengan selamanya, fakafaratuhu syahraini mutatabi'ain. Fasiyam, dia kata, dia baca macam ni, fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Kafarah dia, makcik kena puasa 2 bulan betul-betul. Saya kata, betul ni. Rasanya fakafaratuhu ta'amu salat it'am asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Itu dalam kafarah sumpah. Sampai makcik tu kata, kena puasa 2 bulan. Lah, sebenarnya. Lah. Ya tak, betul makcik tu betul. Puasa 2 bulan tu. Saya tak tahu apa yang berlaku pada makcik. Saya ajar ustaz ni balik ke rumah. Sehingga rumah saya, mak saya jamu apa, saya pun tegur abang saya lah, dan 2-3 tahun atas dari kami, abang senior kami dah ditonton. Itu ustaz, apa buat yang sampai kena puasa sampai 2 bulan tu buat? Bukan puasa tu dah kali. Sebenarnya kalau boleh, orang tu dia kena bagi makan orang miskin. Kalau dia tak mampu lah sekali, barulah dia puasa 3 hari. Betul-betul. Lah dia kata. Okey. Jadi masalahnya saya silap ketika itu tidak menegur ketika di dalam majlis. Habis naya makcik tu kalau puasa tu. Jadi sebenarnya kesilapan dalam satu majlis itu sangat baik kalau ditegur dalam majlis. Bahkan memang kena tegur dalam majlis supaya tidak berlaku kesalahfahaman di dalam majlis. Contoh yang berlaku pada makcik yang teraniaya sebut. Dia tidak mengganggu adab. Adab bukan maksudnya kita tidak boleh munafasah. Kita tidak boleh berbincang, berdebat dengan guru kita. Bahkan sebenarnya dengan perdebatan tersebut dah yang akan membina kemantapan kita dari sudut ilmu. Dan saya sangat berminat dengan suasana Al-Azhar. Guru-guru kita sangat gemar kalau kita bangkang ucapan dengan ilmu lah. Sampai kadang-kadang bila saya kata, ya Sayyidi ana urid an astafsir min hadzal kitab. Saya kata ke Syekh saya satu, saya kata saya ada buku ni saya tak faham lah Syekh. Sampai saya kata, saya tahu dia bukan nak tanya soalan tu, dia nak kata dalam buku tak sama dengan saya sebut. Sebab memang bila kita nak sebut anak talib, saya tak setuju, itu tak beradab sangat. Kita carilah ayat yang menarik, yang menunjukkan rasa hormat kita kepada guru. Dalam masa yang sama kita bermunafasah dan meminta perbincangan daripada si guru. Okey, si murid perlu beradab dengan guru. Antara adab jangan dipotong ucapan guru supaya tidak terputus idea yang ada pada minda. Hadis ini juga menjadi pedoman bagi para guru agar tidak terus menjawab persoalan yang diajukan sekiranya guru sebut sedang menyampaikan ucapan kepada sidang pendengar. Ini supaya susunan ilmu yang sedang disampaikan tidak akan hilang dan tidak akan tersasar di minda guru tersebut. Baik, ini pengajaran yang pertama yang kita dapat keluar daripada hadis. Yang pertama daripada silsilah yang kedua, para hadirin, pengajaran yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu tidak sepatutnya malu untuk bertanya dan meminta penjelasan daripada gurunya sekiranya ilmu yang disampaikan tidak difahami dengan jelas. Sikap membiarkan diri untuk terus dalam kebingungan akan menyebabkan seseorang itu berkemungkinan akan tersilap dalam memahami sesuatu ilmu. Tindakan mendapatkan penerangan dan penjelasan daripada para ulama terhadap kesamaran dalam sesuatu permasalahan akan menghasilkan pertambahan ilmu yang akan menguntungkan orang yang bertanya dan para hadirin yang lain. Ya memang kadang-kadang ada soalan kita terfikir, orang ni tak terfikir. Akhirnya soalan orang menyebabkan yang tak terfikir mendapat satu benda baru. Dan si guru pun dia dapat menyampaikan apa yang ada di dalam minda.